A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan pada hari ini untuk kita bertemu lagi dalam sesi ataupun siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib bagi pembaca Al-Quran. Sebelum kita meneruskan kepada perbincangan kitab pada hari ini, suka untuk saya mengajak sidang penonton untuk menekan butang subscribe bagi sesiapa yang belum lagi subscribe YouTube channel TV MBS, serta boleh like serta share video ini sekiranya tuan-tuan mendapati ianya bermanfaat. Kerana di sana, di YouTube channel TV MBS, pihak kami menyediakan pelbagai pengisian yang bermanfaat. Antaranya perbincangan kitab yang akan kita sambung perbicaraannya pada hari ini, insya-Allah. Kitab yang kita bicarakan hari ini adalah disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadirin mukminin sekalian, pada hari ini kita akan menyambung pada fasal yang berikutnya, masih lagi dalam bab yang keempat, iaitu bicara tentang tata tertib guru Al-Quran dan muridnya. Dan hari ini kita masuk pada fasal yang berikutnya yang diberikan tajuk jangan merendahkan kedudukan ilmu. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di antara adab-adabnya yang mesti diteguhkan dan diambil berat, yakni oleh sang guru, bahawa janganlah sampai guru itu merendahkan martabat ilmu pengetahuan sehinggakan dia sanggup pergi ke suatu tempat yang dinisbahkan kepada orang yang belajar daripadanya supaya dia mengajarkan ilmunya di situ, meskipun orang yang memanggilnya itu adalah khalifah sekalipun ataupun orang yang lebih rendah daripadanya. Bahkan hendaklah dia memelihara, yakni dia sang guru itu memelihara ilmu pengetahuan dari hal-hal yang seperti itu, sebagaimana yang dipelihara oleh para salafus salih radhiyallahu anhum. Berita-berita tentang perkara semacam ini memang banyak dan sudah diketahui ramai. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam fasal ini, beliau menegaskan berkenaan supaya janganlah sehingga orang yang alim itu setuju bagi mana-mana pihak yang ingin memperalatkan dirinya, ingin memperalatkan ilmu yang dimiliki oleh sang guru ataupun orang alim berkenaan, meskipun orang itu merupakan pimpinan ataupun orang yang besar, orang yang berpangkat tinggi. Kerana kata Al-Imam An-Nawawi, mengajar dan menuntut ilmu itu tidak ada ruang dan jalan untuk ia dipermain-mainkan, melainkan ia ditujukan semata-mata kerana Allah Ta'ala untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ditujukan atau dimaksudkan dengan selain itu, maka akan lenyaplah berkat ilmu berkenaan. Apatah lagi kalaulah ilmu berkenaan ditujukan atau dimaksudkan kerana nama, kerana pangkat, maka yang demikian itu bukan sahaja tidak kekal, melainkan hilang keberkatan dan na'udzubillah akan ditimpakan bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi cukup tegas dalam perkara ini, hadirin sekalian, berkenaan supaya perlunya seseorang yang berilmu memelihara kedudukan ilmu pengetahuan sangat tegas, sehinggakan secara, kalau kita bacakan secara zahir ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebentar tadi, memungkinkan bahawa keadaan yang sepatutnya dilakukan adalah apabila seseorang itu ingin mengajarkan ilmu, perlulah si penuntut ilmu hadir ke tempat sang guru. Ini merupakan satu ketegasan daripada Al-Imam An-Nawawi. Betul? Sangat berbeza dengan situasi pada hari ini, di mana apabila adanya dilakukan khidmat, guru pergi daripada rumah ke rumah. Tuan-tuan, larangan ataupun peringatan Al-Imam An-Nawawi ini bukanlah bermaksud perbuatan itu haram, dan bukanlah
semestinya memaksudkan guru yang pergi membuat khidmat, mengajar daripada rumah ke rumah itu sebagai orang yang merendahkan martabat ilmu. Tetapi yang sepatutnya berlaku adalah apabila secara adabnya, apabila seseorang itu ingin menuntut ilmu daripada seseorang, maka yang ingin menuntut ilmu tadi perlulah ia bergerak. Bukannya guru yang bergerak mencari pelajar, tetapi pelajar perlulah mencari sang guru, supaya di sana ada keberkatan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebut dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menempuh satu jalan, dan pasti jalan itu jalan yang sukar, penuh dengan mujahadah, untuk bertujuan menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan jalan baginya menuju ke syurga. Ini merupakan janji daripada Nabi SAW. Keberkatan ilmu yang ada pada seseorang yang pergi keluar menuntut ilmu, ganjarannya Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju ke syurga. Dan bagi sang guru pula perlulah memelihara kedudukan, keizzahan, keagungan ilmu yang ada pada dirinya, sehingga dikatakan apabila dijemput untuk mengajar di satu tempat, sehingga Al-Imam An-Nawawi menukilkan, janganlah sehingga seorang guru itu sanggup bersetuju untuk diperalatkan ilmunya semata-mata kerana satu tujuan yang bukan kerana Allah Ta'ala. Saya teringat kepada satu peristiwa yang dilalui oleh Al-Imam Ibn Taymiyah dan juga Raja Qazan. Raja Qazan pada satu ketika memanggil sejumlah para ulama yang sezaman dengan Al-Imam Ibn Taymiyah yang berada di Damsyik ketika itu, berjumpa dengan seorang raja yang bernama Raja Qazan, iaitu seorang pemerintah Tartar, kerajaan Tartar. Pada ketika itu Raja Qazan telah mendakwa bahawa dirinya telah pun memeluk agama Islam, tetapi masih lagi melakukan kezaliman terhadap umat Islam. Al-Imam Ibn Taymiyah menghadiri jemputan berkenaan bertujuan untuk menasihatinya dengan nada yang tegas dan mesej yang jelas. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah menasihati Raja Qazan berkenaan. Dan peristiwa ini kita akan melihat di hujungnya bagaimana keizzahan, kemuliaan seorang alim yang berpegang kepada ilmunya dan tidak takut untuk untuk diambil tindakan apabila memberikan teguran dan peringatan yang jelas lagi benar. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah kepada Raja Qazan, beritahu Qazan. Al-Imam Ibn Taymiyah menyatakan nasihatnya kepada penterjemah kepada Raja Qazan. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah, beritahu Qazan, engkau mendakwa bahawa engkau seorang Muslim. Aku dengar bersama engkau ramai para ulama. Habis, lalu mengapa engkau memerangi negeri kami? Bapa dan datuk engkau hulagu dahulu adalah kafir, tetapi mereka tidak menyerang kami. Sebaliknya membuat perjanjian. Adapun engkau berjanji tetapi mungkir, berkata tetapi tidak ditunaikan. Kemudian berlakulah dialog di antara Raja Qazan dan juga Al-Imam Ibn Taymiyah. Dipendekkan cerita tuan-tuan, selepas daripada sesi itu, Raja Qazan menjemput ulama sebagai hadirin ulama yang hadir ketika itu untuk menghadiri satu jamuan, makan makanan yang sangat lazat. Kesemua yang hadir termasuk sejumlah ulama yang berada di Damsyik ketika itu menjamu selera, makan dengan lazatnya. Namun tidak bagi Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah enggan untuk makan. Lalu Raja Qazan bertanya, mengapa engkau tidak mahu makan? Jawab Al-Imam Ibn Taymiyah, bagaimana hendak aku makan kalaukah semua ini adalah hasil rampasanmu ke atas harta orang ramai? Kamu pula memasaknya dengan menggunakan kayu yang kamu potong daripada pokok-pokok milik orang ramai. Kata Raja Qazan, kamu berdoalah kepada aku. Kata Raja Qazan kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Maka kata Al-Imam Ibn Taymiyah, ya Allah,
sekiranya hamba-Mu ini seorang yang mulia, berperang untuk meninggikan kalimah-Mu, maka bantulah dia, kuatkan kerajaannya. Namun jika dia berperang kerana menunjuk-nunjuk untuk mengangkat dirinya dan menghina Islam, maka ambillah tindakan kepadanya. Ini kata-kata Al-Imam Ibn Taymiyah. Saat Raja Qazan yang berada di hadapannya mohon supaya didoakan baginya, dan itu adalah doa Ibn Taymiyah kepada Raja Qazan tersebut. Maka sebahagian ulama yang sedang menjamu selera dalam jamuan tadi, masing-masing bangun dan mengangkat jubah masing-masing. Lalu Al-Imam Ibn Taymiyah bertanya kepada mereka, mengapa kamu semua mengangkat jubah? Jawab sebahagian ulama yang sedang menjamu selera tadi, kami bimbang jika Raja Qazan memancung kepala kamu, nanti darah kamu akan melekat di jubah-jubah kami. Apabila keluar dari majlis berkenaan, mereka berkata kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, engkau wahai Ibn Taymiyah telah membahayakan kami tidak mahu bersama-sama dengan engkau. Dan jawab Al-Imam Ibn Taymiyah, aku pun tidak mahu bersama dengan kamu semua lagi. Disebut oleh Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Hadirin sekalian, peristiwa ini menunjukkan kepada kita keaizahan, kemuliaan seorang ulama, seorang alim yang sangat menjaga autoriti, keilmuan, supaya tidak diperalatkan oleh seseorang, meskipun seseorang itu mempunyai pangkat yang sangat besar dalam kedudukan masyarakat pada ketika itu. Pengajaran daripada peristiwa ini adalah, walaupun Al-Imam Ibn Taymiyah ada peluang yang boleh diambil apabila Raja Qazan mohon supaya didoakan kepadanya, Al-Imam Ibn Taymiyah boleh sahaja berdoakan perkara yang baik-baik dan menyelamatkan dirinya, kerana diketahui bahawa Raja Qazan itu seorang raja yang zalim. Al-Imam Ibn Taymiyah boleh saja menyelamatkan dirinya, menyelamatkan jubahnya daripada terkena sebarang tindakan, dan boleh sahaja hasil daripada doa yang baik-baik itu mungkin boleh jadi Al-Imam Ibn Taymiyah diberikan pangkat, diberikan harta dan sebagainya kerana doa yang baik-baik tadi. Tetapi Al-Imam Ibn Taymiyah sangat tegas dalam menyatakan bahawa kebenaran adalah tetap dengan kebenaran. Ia tidak boleh dijual beli dengan harta benda, dengan wang ringgit, dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan jamuan makan yang sangat menyelerakan. Ia tidak boleh dibeli dengan semua itu, kerana yang benar akan tetap menjadi benar, tidak akanlah dijual beli. Sekalipun yang menawarkan itu orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat. Boleh saja Al-Imam Ibn Taymiyah dan mana-mana para ulama menjual keizahan ilmu mereka dengan diam dan tidak menyatakan kebenaran. Tetapi seorang ulama, seorang alim yang baik, dia mesti menyatakan kebenaran walaupun di hadapan sesiapa sekalipun. Qulil haqq walau kana murran, berkatalah benar walaupun ia satu benda yang pahit. Dan inilah seperti mana yang ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, supaya kita tidak merendahkan kedudukan ilmu pengetahuan, kedudukan dan keizahan ilmu, supaya tidak diperalatkan oleh orang-orang yang berkepentingan terhadapnya. Boleh jadi sebahagian ulama menyembunyikan kebenaran, dan hasil menyembunyikan kebenaran itu mereka diberikan kedudukan, pangkat, keduniaan dan sebagainya. Tetapi itu bukanlah perkara yang menjemput rahmat Allah Ta'ala. Sebaliknya hanya mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala kerana menyembunyikan sesuatu yang benar, tidak dinyatakan perkara yang jelas kepada orang yang sepatutnya kita nyatakan. Kerana itu adalah merupakan salah satu daripada sifat mustahil bagi Nabi SAW. Kitman, sifat menyembunyikan itu bukan menjadi sifat Nabi, menyembunyikan sesuatu yang benar. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlulah mengambil sunnah Nabi ini dengan sentiasa menyatakan satu benda yang benar, nyatakan dengan jelas, tidak perlu menggunakan perkataan yang jelek, nyatakan dengan tegas, supaya nantinya keizahan, kemuliaan ilmu itu
kedudukan ilmu pengetahuan itu akan terpelihara insya-Allah. Saya kira cukup sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat daripada Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.